Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembalut segitiga. Jadi benda asas yang kita kena tahu apabila kita buka benda ni, pembalut segitiga ni, kita kena tahu cara menyimpan pembalut segitiga ini dengan ringkas dan kalau boleh masuk dalam plastik yang diberi itu dengan tepat. Okey, mudah, simple. Okey, tarik hujung yang besar ni ke tengah. Okey. Kemudian tarik lagi, dia akan jadi macam ni. Simple je. Benda simple. Okey, tarik hujung ni. Bagi ruangan di tengah ni. Okey, sama. Okey, tengok sama. Kemudian okey, tarik. Okey, dia akan jadi dua. Seterusnya okey. Tengok. Dah siap. Simple saja dan boleh masuk dalam plastik yang diberikan. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Benda asas ya untuk menyimpan pembalut. Kita tak boleh biar macam ni je. Bila kita buka, kita kena simpan balik. Okey. Simple saja. Tarik hujung tiga segala yang besar ni, tengah. Okey. Kemudian tarik lagi sehingga dia menjadi kecil lipatan tu. Okey, macam ni. Kemudian biar bucu ni bertemu. Okey, bertemu sama-sama bucu. Seterusnya lipat. Okey, sama. Kemudian lipat sekali lagi. Dah siap. Simple saja untuk menyimpan dan kemas. Masukkan dalam plastik. Itu yang pertama. Terima kasih. Okey, sekarang benda asas yang kedua yang kita kena tahu ialah ikatan buku sila. Di mana-mana anda kena tahu ikatan buku sila dalam asas pertolongan kemas untuk membuat ikatan. Benda yang simple saja. Okey, pegang hujung ni, dia ikatan buku sila ni. Kalau anda mula dari kanan, kanan atas kiri. Okey, kanan atas kiri. Kemudian tarik ke bawah, kiri di atas kanan. Okey, kiri di atas kanan. Okey, masukkan, tarik. Tariklah sekemas mana pun, tarik je. Dia akan melekat, tetapi mudah untuk dibuka ikatan buku sila ini bila kita pegang hujung ni. Pegang je hujung ni. Okey, pegang hujung, tarik. Dengan selembutnya kita boleh tarik. Nah, tengok buka. Sekali lagi saya tunjuk Okey, atas Okey, tengok. Kanan atas kiri. Tarik ke bawah. Kemudian kiri atas kanan. Siap. Dan tariklah sekemas mana, dia tidak akan terlucut sekuat mana. Tetapi cara mudahnya untuk membuka, kita pegang hujung ni, pegang saja hujung, kita tarik dan dengan mudahnya kita, dengan lembutnya kita boleh tarik. Salah. Ikutlah kita nak mula macam mana pun, tetapi pastikan, okey. Kalau kita mula kanan atas kiri, okey, tarik ke bawah. Seterusnya yang kedua, kiri atas kanan dan masukkan, kita tarik. Okey. Ini ikatan buku sila. Tarik kuat-kuat, tidak akan tercabut. Tidak akan tercabut. Dia memang kuat sungguh. Tapi untuk membukanya terlalu mudah, kita pegang saja di hujung ni, pegang. Kita tarik, biar betul dulu. Dan dengan penuh kelembutan, kita boleh buka ikatan buku sila ini tanpa menggunakan tenaga. Yes! Untuk asas Untuk asas yang ketiga ialah kita akan membuat cincin yang digunakan bagi kecederaan yang berkaitan dengan tercucuk besi atau kayu. Cara kita membuat cincin ada dua. Yang pertama ialah kita gulung dahulu. Pastikan gulungan kita ketat. Ya, seperti ini. Setelah itu, ya, barulah kita buat lingkaran demi lingkaran dalam bentuk dengan memasukkan satu persatu, ya, kita lengkarkan sahaja. Bergantung kepada kita nak membuat cincin itu besar mana dan bergantung kepada jenis bahan yang tercucuk besar mana. Ya, tetapi pastikan cincin yang kita buat itu adalah kemas
dan boleh digunakan. Inilah bentuk yang telah siap. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan lipatan untuk menyimpan, di mana tetapi kali ini kita lipat sekali satu lagi lipatan supaya ini menjadi lebih kecil, ya. Dan sama macam tadi, ya, kita buat satu pusingan, ya, dan kita menggunakan cara yang sama dengan memasukkan dalam lingkaran yang telah kita buat. Dan pastikan lingkaran yang kita buat itu adalah kemas dan tidak mudah terbuka. Inilah dua bentuk teknik bagi kita membuat cincin. Satu dengan menggunakan gulungan, satu lagi ialah menggunakan lipatan yang kita telah pelajari sebelumnya. Kita akan membuat lingkaran yang lebih kecil, terutamanya bagi kecederaan yang melibatkan paku, besi, ya. Sama macam tadi, lingkaran itu kenalah dibuat dengan kemas supaya ada ruang untuk kita meletakkan bahan yang menjadi punca luka tadi. Ini adalah cincin yang telah siap, yang lebih kecil berbanding dengan yang mula tadi yang lebih besar. Seterusnya kita akan membuat secara putaran untuk buat cincin yang lebih kecil. Tadi kita buat yang besar, yang ini kita buat yang lebih kecil, ya. Semasa membuat cincin, paling penting ialah kekemasan, ya, supaya boleh digunakan dengan baik. Sekarang kita akan belajar balutan asas yang mudah, iaitu kalau kecederaan tangan yang sedikit, tidak perlu beban ataupun tidak melibatkan patah. Okey, lukanya di sini. Kita letak di tangan, sama hujung dengan mesti kita tengok tangan dia macam mana, kedudukan. Okey. Kita perlu buat kelepek di atas ni supaya tidak lebih balutan tu. Ini beban, tapi kita guna gauze untuk letak 4 luka. Simple saja cara membalutnya. Tarik yang hujung ke belakang. Sama betul. Kemudian tarik sebelah kanan, sebelah kiri, tarik ke belakang. Dan buat ikatan buku sila. Ikatan buku sila di atas ni. 1, 2. Buku sila. Yang selebihnya, kalau lebih panjang sangat, kita letak di bawah. Ikatan biasa saja di bawah untuk sembunyikan tali tersebut supaya nampak kemas. Yang ni hujung ni kita lindu ikatan tadi. Kalau tak boleh, kita guna ping. Guna ping. Lindukan ikatan tadi. Yang bawah tu. Okey, akad. Sudah siap. Untuk pastikan benda ni kemas ataupun tidak, kita tarik hujung ni. Tarik.
Kalau tidak tercabut, maksudnya ikatan itu betul dan kemas dan bawa ke hospital. Terima kasih. 2, 3. Okey, sekarang kita belajar balutan asap yang seterusnya, iaitu balutan kepala jika ada cedera di atas ni. Okey, letak dia. Okey. Okey, ini anu 3 sikit. Cara membalutnya, kita letak betul-betul di atas dahi, di atas kening ya. Nampak kening tu? Okey. Tarik ke belakang, buat ikatan biasa di belakang. Ikatan biasa saja di belakang. Tapi perlu kemas. Perlu kemas. Walaupun biasa perlu kemas supaya tak tercabut. Dan lebihan tadi bawa ke depan untuk diikat di hadapan ini, betul-betul di atas ni, atas kening ni. Ikatan yang perlu ialah secara buku sila. Okey, ikatan buku sila. Okey, kiri atas kanan, kanan atas kiri tadi kita dah belajar. Okey, ikat. Okey, nampak? Dan yang selebihnya ini kita sembunyikan celah-celah ikatan tersebut. Okey, sembunyikan supaya tak nampak. Dan kita nampak kemas. Okey. Seterusnya, untuk melindungi ikatan tersebut, kita perlu tarik yang belakang ini. Kalau kepala dia kecil, dia boleh lindung. Sebenarnya kena lindung ni. Kita kena cari anduh yang lebih besar lagi. Lindung benda ni, dia akan jadi tertutup dan nampak kemas. Okey. Cara untuk menentukan balutan ini betul ataupun tidak, kemas ataupun tidak, kita pegang di atas ni. Kita tarik. Kalau tidak tercabut, maksudnya ikatan kita betul. Kalau tercabut, kita kena buat semula. Dan kita teruskan ke hospital lah. Okey, sekian, terima kasih. Bagi kiranya berlaku kecederaan kepada tangan, ya, kepada tangan, ya, katakan luka di sini, ya, jadi kita pada letak terus, ya, kita tak terus. Kemudian kita akan gunakan tang segitu ini untuk memangku tangan ini supaya tidak bergerak dan pengaliran darahnya dalam keadaan yang stabil. Cara yang paling mudah, ya, mula-mula kita letakkan, ya, ujung yang tamu ini di atas bahu. Salah apa? Di atas bahu sini, ya. Okey, kita letakkan sahaja, ya. Lepas tu kita letak tangan di atas, ya. Pastikan kecederaannya adalah setelah kita letakkan dengan baik, kemudian kita tarik dan sebelah ini terus sebelah bahu sini, ya. Dan pastikan jari kelihatan, ya. Kemudian, ya, di bahagian belakang ini kita akan ikat dengan buku sila sama macam tadi, ya. Okey, ya. Pastikan ikatannya betul, ya. Dan ikatan buku sila ni bila kita lakukan, pastikan ianya selesa bagi tangan ini, ya. Dan kita selitkan untuk kekemasan. Dan kita ke depan, ya. Dan pastikan jari ini, ya. Dan kemudian kiranya kita tak ada pin, kita gulungkan sahaja tepi ini dengan kemas, ya. Yang penting, kekemasan sangat penting, ya, supaya dia tidak terbuka. Dan kemudiannya kita selitkan sahaja, ya, hasilkan saja. So ini adalah sling yang untuk memangku tangan yang cedera, ya, ataupun dalam bahasa kita dipanggil anduk. Ini yang pertama, ya. Baik. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita akan buat sling yang kedua, ya. Tadi kita menggunakan kain segitiga ini di sebelah dalam, tetapi yang ini pula kita gunakan kain segitiga ini di sebelah luar, ya. Jadi caranya ialah pertama kita letakkan bucu ini di sebelah atas, ya. Pastikan yang ini di bawah, ya. Kemudian kita tarik lagi yang bucu satu lagi ini di sebelah belakang. Okey, sebelah belakang. Dan di sini kita buat ikatan buku sila.
Okey. Okey, pastikan ikatan buku sila ini adalah betul, ya. Baik, kemaskan, ya. Kemudian kita kemaskan yang di sini, ya, sama macam tadi, ya. Ya, jari di luar. Dan yang ini yang kita akan kemaskan, ya. Ya, akan kemaskan, ya. Dan ini kita juga akan gulung. Sehingga ketat, ya. Kemudian kita akan selitkan di bawah, ya. Okey, ini adalah seling yang kedua, ya, seling yang kedua, ya. Baik. Dalam pertolongan cemas kita hanya menggunakan satu saja ikatan, iaitu sila, ya. Kenapa? Tadi telah ditunjukkan dalam yang pertama, iaitu ia senang dibuka. Dalam pertolongan cemas, kenapa kita gunakan buku sila? Kerana ini adalah ikatan yang paling senang dibuka dan tidak mencederakan orang yang mengalami kecederaan. Caranya macam tadi juga, kita tarik sehinggalah dia jadi begini, ya. Jadi begini. Kemudian kita tekan sini dan kita tarik saja keluar. Ya, sangat simple. Ya. Kita jumpa lagi. Sekiranya berlaku kecederaan tulang, ya, di tangan sebelah sini, ya, dan kita pun tak tahu jenis patahnya, jenis yang bagaimana. Jadi untuk peringkat permulaan, ya, kita perlu pastikan ianya kecederaan itu di peringkat mana tahap dia, ya. Sekiranya patah dia adalah masih lagi di tahap minor, ya, tapi untuk memastikan dia tidak menjadi teruk, kita perlu menggunakan satu alat lagi yang kita panggil sebagai telescopic splint, ya. Ini boleh kita dapat di farmasi, ya, untuk kita gunakan, ya. Kalau tak ada yang ini, kita boleh gunakan kayu. Tapi pastikan kayu kita gunakan itu ada kayu yang lurus dan tidak mendatangkan kecederaan kepada tangan tersebut. Caranya ialah, ya, dia ada sepasang. Kalau kecederaannya hanya di sini saja, jadi kita akan gunakan letak di sini saja, ya. Kita akan letak di sini, ya. Biasa untuk yang ini kita perlu bantuan untuk pegang, ya, untuk pegang, ya. Dan kita akan menggunakan kain gulung ini untuk menggulung tangan tempat yang kita letak tadi, ya. Tapi jangan bimbang kerana kain ini adalah berbentuk elastik, ya. Dia grip, ya. Okey, dan kita gulungkan dengan cara yang kemas, ya. Cara yang kemas. Gulungan pertama kita doublekan dahulu, ya. Doublekan dahulu. Gulungan berikutnya barulah kita seleskan sedikit, ya. Menjadi begini, ya. Ini sangat penting supaya kayu ini tidak bergerak, ya. Tidak bergerak. Dan satu lagi, apa yang saya buat sekarang ini adalah merupakan satu kesilapan. Satu kesilapan, ya. Satu kesilapan, ya, yang biasa dilakukan orang yang membuat balutan. Sepatutnya ya. Sepatutnya ini adalah di sebelah atas. Ya. Ini sebelah atas, ya. Kenapa? Fungsi ini ialah kerana bila kita membuat gulungan, dia begini, cara dia. Kita bukan tarik, cara dia begini.
ya. Kita pusing. Jadi gulungan tu begitu. Ya. Ini selalu yang berlakulah dalam balutan yang kesilapan-kesilapan yang dibuatnya oleh dan kita lipatlah sampai yang di hujung pun kita lipat double, dan kemudian kita gunakan alat ini untuk mengikat Okey, ini yang apabila kita dah siap. Lepas itu barulah kita gunakan kain segitiga supaya tempat yang ada tadi itu tidak bergerak, ya. Dan sama ada kita nak gunakan ini sebelah dalam atau sebelah luar, tidak ada masalah, ya. Okey, sama tadi, ya. Okey. Okey, yang berikutnya ialah kita akan menggunakan kain segitiga untuk membuat sling, ya, ataupun anduk supaya tangan, ya, yang patah tadi tidak bergerak, ya, supaya kesedaannya tidak semakin teruk, ya. Dan kemudian kita sama macam tadi, ya. Okey, pusing. Okey. Baik. Bergantung kepada kita, ya, macam tadi cara kita mengikat buku silin ni bergantung kepada jenis orang dia. Kalau besar maknanya kita sedikit saja, kalau besar sedikit, kalau yang kecil maknanya akan banyak lebihan di sini, ya. Okey. Ikat, pastikan ikatan pusilin ini adalah betul, ya. Jadi semula kemaskan, ya. Kemaskan dan kemudian sama macam tadi, ya. Pastikan ujung jarinya, ya. Buat kemasan, ya. Ini kita buat sekiranya tiada pin, ya, tak ada pin, ya. Kita gulung, ya. Okey, tak ada pin. Tapi kalau ada pin, kemasannya akan jadi begini. Ya, kita akan tarik kemas. Ya, kita akan letak dia begini. Dan kemudian ya. Okey, sekian. Di kepala lutut saja, kepala lutut. Yang tidak melibatkan patah. Okey, bukan di kepala lutut yang tidak melibatkan kepatahan. Jadi kita hanya untuk membalung sebelum kita ke hospital. Bendanya mudah, terlalu mudah. Okey, letak je kain anduk. Yang penting hujung segitiga ni ke bawah. Okey, letak je, ikat ke bawah. Okey, tali di atas, yang ni di atas, ikat buku silin seperti biasa. Okay. Sembunyikan lebihan kain supaya nampak kemas. Dan okay. Yang ni tarik ke atas saja. Okey, dah siap. Ini balutan simple untuk melindungi luka lah. Cuba berdiri. Okey, dia tidak akan jatuh. Mudah saja. Okey. Okey. Seterusnya kita akan membantu sekiranya berlaku kecederaan pada kaki yang patah, ya, yang patah, dan kita periksa dulu di mana tempat patah, ya, sama ada di tengah, sini atau di sini,
Jadi selepas itu kita dah tahu di mana tempat patah, kita gulung keluar ke atas, ya. Supaya nak pastikan tempat patah tadi itu jenis yang tidak patah keluar. Kalau tidak akan kita terlupa nanti dia akan menjadi bahaya. Dan kita gunakan kayu ini, ya. Yang dipanggilkan teleskopik, yang kita sebut kenal sebagai teleskopik spin, ya. And then sama juga kita akan menggunakan kain pembalut, ya, yang elastik ini, ya. Tapi yang penting tempat gulungannya di atas, ya, pada gulungan di atas, ya. Kita gulungan di bawah, kita buat 2 kali pusingan, ya, supaya dapat grip yang kuat. Lepas tu barulah kita balut serum, ya, serum. Pastikan ianya kemas, ya, dan tidak perlu tergesa-gesa. Kita ikat dengan menggunakan pin ini. Okey, ya. Itu cara bagi, ya, kalau patah di kaki.